Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada video kali ini, melalui rakaman video, untuk kita sama-sama buat ulang kaji lah. Untuk kita sama-sama buat ulang kaji bagi menghadapi peperiksaan penggal kedua minggu nak masuk ni lah. Sebelum tu Malik nak minta maaf dekat kelas ataupun kepada kelas tahun 6 Maliki 6 Hanafi, sebab Malik tak dapat hadir pada hari Khamis minggu lepas ni lah. Hari Khamis sebelum ni Malik ada masalah kesihatan sikit, Malik tak pernah sihat. Sekarang pun alhamdulillah lah, alhamdulillah semakin baik lah, alhamdulillah. Malik rasa semua dah sedia maklum lah kan, daripada grup kelas masing-masing. Dekat sekolah kita ada kes, so Malik salah seorang kontak rapat lah. Malik salah seorang kontak rapat kepada muklimah yang positif lah, sebab kami meeting sekali. Tapi alhamdulillah, sebelum tu Malik nak jelaskan dulu lah, Malik nak bagi clear dulu. Malik dah buat 2 kali test. So dua-dua tu negatif lah, alhamdulillah lah. Muklim dua-dua kali test tu negatif. So insyaAllah lah, kita doakan yang terbaik lah untuk muklimah sekolah kita dan juga untuk semua warga sekolah kita lah, insyaAllah. So kita buat saja ulang kaji, kita buat saja, kita belajar saja apa nak jadi esok ni, minggu nak buka sekolah ni. Nanti kita tengok macam mana. Sekolah akan bagi tahu kemudian lah. Yang penting kita bersedia, kita bersedia untuk menjawab periksa. So insyaAllah kita akan buat ulang kaji dalam buku Mesra Digital. Dalam buku Mesra Digital, muka surat, kalau tak silap Muklim, muka surat 57. Buka buku Mesra Digital, muka surat 57. Muka surat 57. Untuk periksa kali ni lebih kurang ada dalam 30 soalan objektif. 30 soalan objektif, maksudnya antum kena bulat-bulat hitamkan lah ruang jawapan tu kan. Kemudian ada lebih kurang 6 soalan saja subjektif. So tak banyak lah. Tak banyak. Cumanya Malik nak ingatkan untuk tahun 6 kelas untuk periksa RBT ni, dia kertas jawapan tu Malik nak ingatkan supaya jangan conteng apa-apa lah. Malik pesan siap-siap. Kertas jawapan OMR yang Malik buat tu, Malik buat khas untuk subjek RBT ni, jangan conteng apa-apa. Malik buat kertas jawapan OMR yang lain sikit daripada yang sebelum ni. Sebelum ni antum dah biasa guna yang color merah tu kan, kertas warna merah tu kan. Kali ni Malik buat lain sikit. Cuma jangan conteng apa-apa selain pada nama kelas dengan nama guru lah, nama muklim, dan juga jawapan antum kena hitamkan dengan gelap betul lah. Selain pada tu, ruang-ruang lain jangan conteng. Kalau antum dah habis jawab tu nanti katalah bosan-bosan, nak conteng kat kertas soalan tak apa kan. Nak lukis ke apa kan, biasalah kan. Kalau dah habis siap awal tu, bosan-bosan, nak ada yang lukis-lukis dekat ruang, kat kertas soalan tak apa. Yang penting ruang jawapan tu jangan conteng apa-apa. So kita terus ke muka surat 57 buku Mesra Digital. Sebelum tu, kita buat latihan ni, ulang kaji ni untuk tajuk-tajuk yang ada dalam RBT tahun 6. So untuk periksa masuk daripada tahun 4 sampai tahun 6 lah. Maksudnya subjek tahun 4 dengan tahun 5 tu, tajuk-tajuk tahun 4 tahun 5 tu antum kena ulang kaji sendirilah. Ingat balik apa yang antum dah belajar 2 tahun lepas. Lepas tu kalau antum boleh cari ataupun tengok buat quiz ke apa kan, online ke, terpulang lah atas inisiatif sendirilah. InsyaAllah. Tapi insyaAllah lah, untuk RBT ni, soalan RBT ni insyaAllah tak susah lah. Dia banyak macam antum boleh fikir logik kan. Walaupun memanglah dia ada fakta-fakta dah, tapi kebanyakannya memang benda-benda yang kita boleh fikir sendirilah. Jom kita try buat sama-sama. So bahagian A, soalan subjektif. Tuliskan bahan projek. Tuliskan bahan projek yang boleh dipotong menggunakan alatan yang berikut.
Dia tanya sini, bila jawab periksa ni tak kisahlah periksa apa pun, matematik ke, sains ke, apa ke. Kita yang paling penting antum kena betul-betul faham apa kehendak soalan kan. Apa soalan tu nak. Kat sini dia nak tuliskan bahan projek. Bahan projek yang boleh dipotong. Apakah bahan projek yang boleh dipotong? Maksudnya kita buat apa-apa projek tak kisahlah. Okey, yang boleh potong guna alatan yang ditunjukkan lah. Okey, yang A tu apa dia? A ni adalah gergaji. A ni gergaji tangan kan. Ni gergaji tangan. Yang B ni gergaji lengkung halus. Okey, gergaji lengkung halus. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia nak kita letak setiap satu alatan ni dua bahan yang boleh dipotong. Apa dia? Kan selalu gergaji tangan untuk orang potong apa kan. Antara bahan projek yang kita gunakan adalah kayu lah. Kayu. Ataupun antum juga boleh tulis kayu lah kan. Kemudian yang lain papan. Papan pun boleh. Okey, papan kayu. Papan, walaupun papan tu dibuat daripada kayu kan. Tapi kayu lain lah, kayu yang tak jadi papan pun kita boleh potong. Papan pun boleh kita potong. Maksudnya papan tu kayu yang dah jadi papan pun kita boleh potong menggunakan gergaji tangan. Okey. So itu antaranya. Okey, kalau antum ada yang lain boleh. Yang penting logik lah kan. Jangan kata nak kena potong boleh potong besi pula. Bukan dia lah kan. So antum dah belajar sebelum ni. Okey, tengok betul-betul. So ni Muklim bagi jawapan yang dia banyak lagi. Bukan had ni saja, bukan dua ni saja jawapan dia. Okey, macam-macam lagi. Okey, so selalunya kita guna gergaji tangan ni untuk potong kayu dan juga papan lah. Okey, yang B pula gergaji lengkung halus. Apa yang kita boleh gunakan? Ingat, bila gergaji lengkung halus ni kita hanya boleh potong papan yang nipis. Okey, papan yang nipis. Okey, so kita juga boleh tulis sini papan lah. Okey, papan ke, mountain board ke. Okey, papan boleh, papan nipis. Okey, ataupun apa lagi kita boleh potong dengan gergaji lengkung halus ni? Kita juga boleh potong pipe PVC. Okey, sorry, pipe PVC. Pipe PVC. Okey, so kita boleh juga potong pipe PVC. So dua bahan ni kita boleh potong lah, okay, untuk buat projek. So antum ingat, so ada lagi yang lain ikut antum, tapi ingat pastikan betul lah kegunaan dia. Okey, jangan nak kata potong apa ni, nak potong perspek boleh tak? Tak boleh, sebab perspek dia ada pisau pemotong perspek kan. Okey, alright, so kita tengok pula dekat soalan nombor 2. Okey, dia tanya senaraikan bahan yang digunakan untuk membina projek elektromekanikal. Elektromekanikal ni macam-macam lah. Okey, macam-macam projek elektromekanikal kita boleh buat. Salah satunya apa dia yang kita nak buat tahun ni? Kereta metrik lah. Okey, macam-macam lagi lah. Okey, bukan kereta metrik saja, macam-macam lagi. Apa dia lagi? Papan penghadang kan, tiang penghadang boleh. Banyaklah. Okey, elektromekanikal ni yang penting antum kena tahu apakah sifat-sifat ataupun ciri-ciri elektromekanikal. Ada 3 ciri-ciri asas tu kan. Apa dia? Dia ada motor dan gear. Yang pertama. Yang kedua, motor, takal, tali sawat. Kan ingat, takal dengan tali sawat tu pasangan dia. Kemudian yang ketiga, motor, rantai dan gegancu. Ataupun motor, gegancu dan rantai. Gegancu pasangan dia rantai. Takal pasangan dia tali sawat. Okey, so kita tengok kat sini bahan apa yang kita boleh guna untuk membuat elektromekanikal. So bahan bukan logam dulu. Yang bahan bukan logam ni yang bukan besi lah. Okey, yang bukan besi. Contohnya apa? Contohnya kayu, boleh kayu ataupun papan. Jawapannya lebih kurang sama je kan. Boleh juga buat papan boleh, ataupun kayu lah. Kayu pun boleh, tak masalah. Kayu bukan logam, betul tak? Yang penting dia bukan logam, bukan besi. Ini kagu ke kayu ni tadi ni. Okey, kayu lah. Okey, kayu. Yang kedua apa lagi? Bahan bukan logam apa lah? Perspek. Perspek logam ke? Tak kan? So boleh juga perspek. Ataupun pipe PVC. Itu pulang lah. Oh sorry, ya Allah, Muklim pun. Tu dah nampak kan Muklim kurang sihat kan.
Bahan logam. Bahan bukan logam ni tadinya jawapan dekat sini tadi tu antum transfer ke sebelah tengah ni. Itulah tu. Kayu kat sini perspek ataupun pipe PVC ke, ikutlah. Perspek. Okey, bahan logam pada seperti apa? Zinc contohnya. Apa? Aluminium kan? Aluminium, tin aluminium tu. Aluminium. Okey, apalah bahan yang logam, besi. Yang tengah-tengah ni bukan logam. Sorry lah, boleh silap tadi. Biasalah, mau nak sihat kan. Okey, bahan logam, zinc, aluminium. Okey, contohnya. Kemudian bahan bukan logam yang bukan besi lah kan. Kayu, perspek, PVC dan sebagainya. Okey, bahan pencantum. Pencantum ni apa dia yang kita belajar? Macam-macam ada. Skru boleh, paku boleh, dawai kokot boleh, rod perekat panas boleh kan, macam-macam. Dia bahan pencantum. Gam PVA kan pun boleh. Ikut tu nak buat apa, tapi dia minta dua, tulis dua sajalah. Okey, tulis dua sahaja. Contohnya apa kita tulis ni? Paku boleh. Contoh lain, gam PVA pun boleh. Okey. Polyvinyl acetate kan. Gam polyvinyl acetate PVA. Apa lagi? Dawai kokot kan. Dawai kokot tu apa dia kan? Dawai kokot. Itulah ubat stapler tu. Okey, ubat stapler tu boleh guna dekat pistol pengokot lah, ataupun stapler gun tu kan, ataupun rod perekat panas. Rod perekat panas tu kita boleh guna dengan apa alat yang kita gunakan dengan rod perekat panas? Pistol perekat panas. Okey. Okey, so selesai dekat sini soalan 57. Kita tengok banyak lagi sebenarnya. Ada soalan objektif kita tak tengok lagi, ada 20 soalan. Dalam buku ni lah, tapi dalam exam ada 30 soalan. Okey, so nombor 3 ni dia tanya sistem pergerakan elektromekanikal terdiri daripada 3 sistem. Namakan sistem tersebut. Macam Mak Lin kata tadilah. Kan, ingat yang pertama, bila kata sistem asas elektromekanikal ni wajib tiga-tiga ni ada motor. So antum boleh tulis siap-siap dah motor semua. Ya, antum boleh tulis siap-siap dah motor. Settle. Okey, buat koma. Kemudian apa? Yang pertama, motor dengan gear sahaja. Betul tak? Kan, motor dengan gear sahaja. Yang kedua, motor takal dan tali sawat kan, tali sawat. Kemudian motor gegancu kan, gegancu ni kalau geng motor panggil sproket lah, dia tu lah. Okey, gegancu dan rantai. Okey, so ingat, takal pasangan dia tali sawat, gegancu pasangan dia rantai. Tak boleh kalau tu tulis ketakal dengan rantai, salah lah. Ataupun gancu dengan tali sawat, pun salah. Okey, ataupun motor dengan tali sawat saja, boleh tak? Tak ada kan, Mak Lin tak ajak lah. Kalau motor dengan gear saja. Kan, kalau dua komponen, motor gear saja. Jangan tulis motor rantai, salah lah. Ataupun motor gegancu. Okey, salah lah. Okey, motor dengan gear, settle. Kemudian yang B, motor takal tali sawat. Yang C, motor gegancu dan rantai. So nanti ingat pasangan itu. Wajib, pertama sekali wajib semua ada motor. Kan, motor tu dia menggerakkan kan. Nama apa? Electromechanical kan. Mechanical tu maksud pergerakan lah. Okey, tenaga kinetik lah berlaku kat situ kan, banyak sains kan. So motor semua kena ada motor. Okey, so yang lain ingat pasangan dia takal tali sawat, gegancu, rantai. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni senang je. Okey, nombor 4, namakan komponen berdasarkan pada litar skematik di bawah. Okey, yang ni antum kena ingat simbol-simbol setiap komponen elektronik lah. Okey. So yang A ni apa dia? Bentuk apa ni? Dia memutus ataupun menyambungkan litar. Function dia apa dia? Iaitu switch kan. Switch lah. Dia menyambung ataupun memutuskan litar. Switch. Okey, switch. Ni ingat, ini adalah logo dia ataupun simbol dia. Okey, bukan kata apa, fizikal dia yang sebenar lah. Okey, tapi kalau fizikal sebenar pun antum boleh tengok lah, benda tu dia macam boleh tutup buka tu, kapit-kapit tu, tutup buka, tu switch lah. Okey, bentuk dia lebih macam ni juga.
Okey, yang B ni apa dia? Dia ada tambah, ada tolak, kemudian dia tulis kat sini voltan, iaitu 9 volt. So kita tahulah bila tulis 9 volt ni dia mesti yang menghasilkan, bukan menghasilkan, dia memberi, okay? Dia memberi apa nama tu, tenaga, sumber tenaga lah, sumber tenaga elektrik dekat situ kan. So kita tahulah benda ni adalah bateri ataupun sel kering kan. Kita tulis bateri pun boleh, kita tulis sel kering pun muallim terima saja. Okey, ataupun simbol lain pada bateri macam mana? Katalah antum ingat, muallim saya belajar bukan macam tu muallim, saya pula bateri macam ni. Apa dia macam ni kan? Macam ni muallim. Awak tiba-tiba jadi cerita kod lain. Boleh juga. Okey, boleh juga. So kalau macam ni pun boleh diterima. Okey, ni pun memang selalunya memang kita orang guna simbol macam ni lah. Okey, bateri sel kering. Selalunya dekat sini kalau simbol macam ni, mana satu tambah, mana satu tolak, mana satu positif, mana satu negatif. Yang panjang ni dia positif dan yang pendek tu dia negatif lah. Dan juga kalau tengok sini ada dua pendek, ada dua panjang, maksudnya ada dua ketui bateri. Kalau satu je pendek, satu je panjang, maksudnya ada satu je bateri kan. Okey, so untuk kena jelas lah yang ni. Okey, contoh yang ni lah. Okey, simbol lain untuk bateri ataupun sel kering. Okey, seterusnya dia tanya yang mana? Yang C. Okey, yang C. Yang C ni apa dia ni? Dia bentuk petak je. Apa dia? Okey, yang 6 maliki hari tu Makni dah tunjuk lah. Okey, Makni dah kongsikan lah. Dia adalah perintang. Okey, perintang. Okey, perintang. Perintang tetap, dia perintang ada perintang tetap, perintang boleh laras. Okey, tapi yang tu belajar ni perintang saja ataupun perintang tetap. Okey, perintang tetap. Perintang ni kalau fizikal dia ada jalur kod warna dia. Okey, dia ada satu, lepas tu dia ke belakang dia ada tiga jalur. Ni kalau yang fizikal dia sebenarnya lah. Okey, bentuk sebenar apa? Perintang tetap tu lah. Okey. So yang terakhir D. D ni apa dia ni? Simbol dia apa ni? Dia ada segitiga tu, dia ada garis macam ni, kemudian dia ada macam arrow anak panah menunjuk ke luar. Okey, dia sebenarnya ni adalah apa dia? Nama Liki tahu dah lah, Makni ajar dah tunjuk nama Liki pun grup A lah kan. Grup B pun tak pergi sekolah lagi masa tu, minggu sebelum ni. Ni adalah LED kan, LED. Antum tulis LED Makni terima, ataupun nak lebih tepat dalam bahasa Melayu dia apa? Nak lebih tepat dalam bahasa Melayu dia, dia kalau okey bahasa Inggeris dia dulu. Bahasa Inggeris dia yang L ni light kan, light ni apa? Cahaya lah. Kemudian E ni emitting. Okey, emitting ni apa dia? Emitting dia pancar ataupun memancar. Okey, pancaran. Okey. D ni adalah diode. Okey, diode tu komponen elektrik tu lah. Okey. So bahasa Inggeris dia light emitting diode. Okey, kalau bahasa Melayu dia terbalikkan. Okey, first D dulu. Okey, diode. Emitting ni pemancar lah. Okey. Dia pemancar. Pemancar apa? Dia pemancar apa? Apa yang dipancarkan? Light, iaitu cahaya. Okey, dia diode pemancar cahaya. Okey, dia memancarkan cahaya lah. LED lah kan. Dia ada warna merah, kuning, hijau semua tu. Dan juga yang satu lagi ni, walaupun dia tak minta antum tulis, Maklim bagi tahu jugalah. Ni adalah simbol untuk buzzer. Okey, buzzer. Buzzer ni apa? Buzzer ni yang keluarkan bunyi itulah. Okey, yang keluarkan bunyi tu. Tu buzzer kita panggil. Okey. Alright. Okey. Double Z kot tak silap balik. Okey, buzzer. Okey, so ni simbol buzzer. Dia keluarkan bunyi. Okey. Dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Light emitting diode ni, LED ni menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okey. Alright. So itu sedikit sebanyak tentang simbol-simbol dalam satu litar elektrik lah. Okey, so antum dah tahu dah perintang simbol dia macam mana. Apa nama tu, LED simbol dia macam mana. Okey, buzzer simbol dia macam mana. Mentol macam mana mentol? Kod lah, nanti masuk periksa simbol mentol. Mentol macam mana? Mentol simbol dia bulat, kemudian ada pangkah macam tu. Okey, mentol.
Okay, so Mak tulis sini mentol. Alright, okay. So selesai bab simbol-simbol dalam litar. Okay, kita terus ke muka surat 59. Ni dah masuk hidroponik pula. Okay, hidroponik. Okay, berdasarkan gambar rajah, lengkapkan jadual di bawah untuk mengira kos satu takung tanaman secara hidroponik. Okay, hidroponik ni kita dah tahu lah kan. Hidroponik ni tanaman yang menggunakan air ataupun medium air lah. Okay. Okay, so kita tengok kat sini, takungan hidroponik menggunakan bahan kitar semula. Dia buat daripada bahan kitar semula je. Sekali pandang kita dah tahu dah dia menggunakan botol kan. Botol mungkin dia botol apa ni? Botol air mineral besar ataupun botol Coca-Cola ke. Okay. So kita tengok kat sini, medium yang digunakan berharga RM1 sahaja. Kan, untuk satu tanaman ni, medium dia menggunakan apa? Hidroponik, kita dah tahu lah. Air lah kan. Okay, medium ni boleh jadi air, boleh jadi boleh jadi tanah. Okay. Tapi nama pun hidroponik, so medium ni adalah air lah. Okay. Kemudian raga tanaman, so tak perlu raga tanaman, dia menggunakan bahagian atas botol kan. Kalau botol penuh, dia kerat dua, sebahagian atas tu sebagai raga tanaman dia. So kos dia berapa? RM0. Maksudnya free lah kan. Dia kita semula kan. Kemudian takung pun sama juga. Kalau tadi raga tanaman dia guna bahagian botol yang atas, takung dia guna bahagian botol yang bawah pula. So sama, kos dia free kan, RM0. Dan juga larutan nutrien. Larutan nutrien ni adalah baja ataupun cecair baja lah. Okay, baja jenis cecair itu. Kos dia adalah RM1. So jom kita kira lah. So antum kena kira. Okay. Okay, raga tanaman 1 unit. Okay, dia tunjuk untuk semua ni untuk 1 unit sahaja. So berapa? Kosong kan? RM0. Takung pun sama, RM0. Medium berapa ringgit? RM1 sahaja. Larutan nutrien pun RM1 sahaja. So jumlah dia adalah RM2. Senang ke senang? Senang sahaja. Tapi kalau dia minta antum buat kiraan kos ni untuk 2 unit contohnya. So antum kena darab 2 lah. Okay, kena darab 2. Ni kena darab 2, ni contoh 2. Semua ni kena darab 2. Okay. 2 contohnya lah. Okay. So kena darab 2. Kalau dia minta untuk sediakan 3 unit, so darab 3, 4 unit darab 4, macam tu je. Okay. Yang penting tengok berapa unit yang dia minta. 1 unit, so tak payah darab apa-apa lah. Start kalau tulis 2 unit, so kena darab lah 2. Kan? Ataupun dia kata, mungkin dia tak kata unit dalam ayat, katalah dia kata kirakan kos untuk penyediaan dua takungan hidroponik. Okay, 2 tanaman takungan hidroponik, takung hidroponik. Maksudnya kita tahulah 2 set lah. Okay, 2 set. So 2 set kena darab 2 semualah. Okay, so tengoklah macam mana dengan ayat dia tu kan. Macam ni dah sediakan dah, dia tulis 1 unit, so kita faham lah semua satu-satu je. Okay, so seterusnya nombor 6, tulis benar ataupun salah pada pernyataan yang tidak betul. Benar pada pernyataan yang betul. Okay, salah yang tidak betul. Okay. Alright, so A, gear pemacu akan berputar dan menggerakkan motor yang lain apabila motor berfungsi. Benar atau salah? Gear pemacu ni apa Maklim? Okay, gear pemacu ni, okay, kita dah tahu dah kan. Kita dah buat kereta metrik kan. Gear pemacu ni adalah gear yang first kali dia contact ataupun dia sambung dengan motor tu. Okay, gear yang pertama sekali dia sambung dengan motor. Dia yang orang kata pencetus ataupun pemula untuk sesuatu motor tu bergerak ataupun sesuatu projek tu bergerak lah. Okay, gear yang paling awal dengan motor tu. Selalunya dia kecil lah. Okay, selalunya dia kecil. Okay, so betul ke tak dia akan berputar dan menggerakkan motor yang lain apabila motor bersih? Jawapan dia adalah benar. Okay, maknanya tulis B je lah. Antum tulislah benar. Okay, maknanya tulis B je. Okay, kemudian senggara alat tangan sebelum mula menggunakannya. Senggara ni apa? Senggara ni kita kemas-kemas, lap-lap elok-elok kan. Sebelum mula menggunakannya. Betul tak? Sebelum kita nak guna alat tu, kita kena kemas-kemas dulu, baru kita guna.
ataupun kita guna dulu baru kemas. Yang mana satu? Kita guna dulu baru kita lap elok-elok nak simpan, ataupun kita ambil daripada tempat simpan tu, kita lap baru kita guna. Yang mana satu? Jawapannya mestilah kita guna dulu barulah kita selenggara ataupun kita senggara, kan? So maksudnya pernyataan ni salah lah, okay? Pernyataan ni salah. Patutnya senggara alat tangan ni selepas menggunakannya, bukan sebelum. Okey, selepas. Okey, C. Buat lakaran projek terlebih dahulu sebelum mula membinanya. Okey, betul tak? Sebelum kita nak buat suatu projek, sebelum kita nak bina satu projek, kita kena buat lakaran dulu. Kan? Macam sama juga macam kereta metrik, kan? Kita buat lakaran dulu, kita dah tengok dah ada beberapa lakaran, betul tak? Ataupun paling mudah kita tengok kat manual tu pun dah ada lakaran dia, kan? So jawapannya benar lah. Okey, sebab apa kita kena buat lakaran dulu? Supaya Muallim ajak sebelum ni, supaya kita dapat memilih bentuk yang terbaik untuk kita buat projek itu. Okey, bentuk yang terbaik untuk kita buat projek itu. Okey, alright. So kita tengok yang D pula, sayuran jenis daun kurang sesuai ditanam menggunakan sistem hidroponik. Betulkah yang jenis daun ni, sayuran jenis daun ni kurang sesuai tanam guna hidroponik? Ingat, tanaman hidroponik ni dia tak semua pokok boleh tanam. Okey, dia mestilah pokok-pokok yang berkayu lembut lah, kan, ataupun batang dia jenis ataupun jenis batang tidak berkayu lah, macam tu. Okey, batang tidak berkayu. So bila dia tanya, dia pernyataan ni kata sayuran jenis daun kurang sesuai. Adakah benar pernyataan ni? Jawapan dia salah lah. Sepatutnya jenis daun lah yang paling sesuai, kan, yang paling sesuai. So dia punya kenyataan ni atau pernyataan ni salah. Okey, sepatutnya yang jenis daun ni yang lebih sesuai kita tanam menggunakan sistem hidroponik. Okey. Okey, itu yang terakhir, E. Tuangkan stok A dan stok B ke dalam takung yang telah diisi dengan air mengikut sukatan yang betul. Betul tak, kan? Dia kata tuang ikut sukatan yang betul. Betul tak? Kalau dia kata tuang ikut sukatan yang salah, macam mana? Ni dia kata tuang ikut sukatan yang betul. So jawapan dia betul lah, kan? Dia pun dah bagi hint dah. Dia dah bagi, orang kata apa, dah bagi clue lah kat situ, kan? So jawapan dia betul. Okey. Senang ke? Senang lah, kan? Okey, senang saja. Okey, kita masuk soalan objektif. Okey, soalan objektif. Ingat, soalan objektif ni tak kisahlah subjek apa pun, antum kalau boleh dapat detect jawapan yang paling tak munasabah, itu yang antum kan garis, potong, buang dulu, supaya antum mudah untuk memilih jawapan yang lain. Okey, itu tips untuk buat soalan ataupun untuk menjawab soalan objektif. Okey, soalan ABCD ni lah. Alright, so kita tengok kat sini. Yang pertama, PVC. Okey, pipe PVC lah. Polyvinyl klorida ni adalah bahan penebat yang baik dan yang legap. Apakah maksud bahan legap? Dalam sains pun antum dah belajar dah, kan? Ada bahan, ada 3 jenis. Apa dia? Lut sinar, lut cahaya dan lut legap. Betul tak? So lut legap, apa dia tanya, apa maksud bahan legap ni? Kita tahu yang A, bahan yang keras. Adakah bahan legap tu definisi dia sebenar adalah dia keras? Mungkin. Okay, kita tengok yang lain pula, bahan yang lembut. Tadi keras ni lembut pula, kan? So yang mana satu pun boleh jadi juga. Okay, keras pun boleh jadi, lembut pun boleh jadi. Ataupun yang C, bahan yang boleh ditembusi cahaya. Adakah bahan legap ni bahan yang boleh ditembusi cahaya? Jawapannya tidaklah. Betul tak? Bahan legap ni apa dia? Sifat dia boleh menghasilkan apa? Dia boleh menghasilkan bayang-bayang. Kan, itu belajar sains, kan? Bahan yang legap ni dia boleh menghasilkan bayang-bayang. Maksudnya dia tak boleh membenarkan ataupun dia tidak akan membenarkan cahaya menembusinya. Okey, so confirm yang sini salah, antum padam dulu ataupun garis. So supaya antum tak tersilap buat. Okey, supaya kita tak mau tengok dah soalan ni apa, pilihan jawapan yang betul-betul memang salah, kan? Tak mau tengok dah. Okey, yang D dia kata bahan yang tidak boleh ditembusi cahaya. Muallim baru sebut saja. So jawapan dia confirm lah D, kan? Kenapa A dengan B bukan? Sebab dia bukan ciri-ciri utama tentang bahan legap yang dimasukkan tu. Okey, walaupun memanglah contohnya, okey, katalah phone. Phone ni legap tak legap? Legap lah, kan? Sebab kita suluh cahaya dia boleh hasilkan bayang-bayang. Tapi dia keras tak? Dia keras juga. Kan, dia keras juga ni, keras, kan? Ketuk kepala orang pun benjol juga, kan?
Tapi dia bukan ciri utama yang keras tu. Dia nak legap tu adalah dia boleh menghasilkan bayang-bayang ataupun cahaya tak boleh menembusinya. Kan? Bahan yang lembut adakah bahan yang legap? Legap boleh tak jadi bahan lembut tu dia legap? Boleh juga. Contohnya apa? Contohnya kain kan. Kain lembut tak? Contohnya contoh kain ni kan. Boleh menghasilkan bayang-bayang tak? Boleh. Maksudnya dia pun legap juga. Betul tak? So dia bukan ciri utama lah yang dimaksudkan legap tu. Okey, yang kita tahu, yang kita kena ambil, yang kita kena betul-betul faham adalah legap tu dia tidak membenarkan cahaya menembusinya. Okey, itu dia jawapan yang paling tepat. Okey, so nombor 2, antara yang berikut manakah bahan yang paling sesuai digunakan untuk memasang saluran paip bekalan air di rumah? Dalam kelas pun sebelum ini pun Mak Lin dah cerita dah kan. Contoh paip apa yang sesuai digunakan untuk air, untuk apa lagi, untuk elektrik. Okey, so paip apa? Adakah paip perspek? Adakah Mak Lin ajak paip perspek? Masa tak pernah dengar pula kan Mak Lin cakap paip perspek kan. So confirm bukan dia, pangkah ataupun potong siap-siap, bukan dia. Adakah paip PVC? Boleh jadi. Kita tengok dulu pilihan jawapan yang lain. Ingat, walaupun antum rasa dah yakin dengan jawapan tu, tengok juga pilihan jawapan yang lain. Manalah tahu ada juga pilihan yang lebih tepat kan. Kita tak tahu. So jangan kalut, okay? Jangan gelojoh lah. Okey, pipe PVC mungkin. Okey, kita skip dulu, jangan potong lagi. Okey, C, pipe kertas. Dia kata nak salur air. Pipe kertas. Nampak sangat tu kan. Okey, simpan sikit. Cakap kat soalan ni, simpan sikit kan. Pipe kertas, kalau air lalu kat kertas, habislah kertas tu lunyai, betul tak kan? Habis kertas tu hancur tu. So memang confirm bukan dia. Kemudian pipe kayu no. Pernah ada ke pipe kayu Mak Lin tak perasan lah pula. Okey, so tak pernah ada kot no. So kita tahulah bukan juga. So confirm lah pipe PVC. Ingat, pipe PVC ni boleh kita gunakan untuk saluran air dan juga saluran apa nama tu? Wire kan. Wire elektrik tu pun boleh. Okey, ingat pipe PVC. Kalau pipe PVC ni untuk air selalunya dia menggunakan warna kelabu. Okay, warna kelabu ataupun yang putih pun ada juga, yang berjenis besar kan, kat tandas-tandas selalunya ada yang besar tu. Tu pipe PVC lah. Okay. Tapi kalau yang untuk elektrik selalunya dia menggunakan warna putih lah. Pipe yang kecil, pipe PVC kecil warna putih. Okay, alright. So tuan-tuan dah tahu lah, pipe PVC ni dia boleh salurkan air dan juga wire elektrik. Okay. Okay, nombor 3, terdapat beberapa jenis gergaji yang digunakan. Terdapat beberapa jenis gergaji yang digunakan untuk membina projek. Manakah gergaji rencong manual? Okey, rencong manual ni macam mana pula dah? First kali kita tahu yang A ni apa dia. Mak ni dah tunjuk dah dekat soalan subjektif tadi. A ni dia gergaji tangan kan. Mak ni dah sebut dah tadi kan. So confirm salah lah. Okey, kita buang, tak mau. B ni pun confirm bukan dia. Okey, B ni apa dia? B ni gergaji apa ni? Gergaji dia adik-beradik gergaji lengkung halus juga. Mana lupa nama dia. Tapi confirm bukan lah. Okey. Yang C ni apa dia? C ni gergaji kerawang kan, ataupun gergaji jig. Gergaji kerawang, gergaji jig ni dia menggunakan elektrik lah. Okey, dan confirm kita dah potong ABC, apa lagi tinggal? Kalau kita potong yang D ni nak jawab apa kan? So jawapan dia adalah D. Okey, gergaji rencong manual. Maksudnya bila kata manual ni dia tak menggunakan elektrik lah. Okey, dia kena kita gunakan tangan sendirilah. Okey, okey. Alright, so kita tengok yang nombor 4, mengapakah kita perlu menggunakan bahan pengikat ketika membina projek? Sebab apa? Apakah fungsi bahan pengikat ni? Adakah bahan pengikat ni untuk mencantikkan sesuatu projek itu ataupun untuk melengkapkan sesuatu projek itu? So jom kita tengok yang A, untuk dijadikan komponen. Adakah bahan pengikat ni adalah satu komponen? Bukanlah. Okey, confirm lah bukan. Okey. Yang B, untuk meleraikan komponen. Bahan pengikat. Okey, bahan pengikat. B ni dia kata untuk meleraikan. Dia dah bertentangan kat situ, betul tak? So confirm lah salah lah kan. Salah lah. Untuk menghias projek. Adakah bahan pengikat ni kita boleh gunakan untuk hias projek ataupun fungsi utama dia untuk hias projek? Contohnya antum dah buat kereta metrik, antum guna skru, antum buat pacak dekat atas tu, kata Maklim ni area dia, Maklim area dia kan. Kan? Boleh tak kan? Tak ada lah, orang tak buat macam tu, betul tak? So bukanlah.
Dan D kita dah potong semua, takkan nak potong D juga kan. So tapi kita baca dulu, kita baca juga untuk mencantumkan komponen projek. Okey, so jawapan dia D lah kan. Bahan pengikat ni adalah fungsi utama dia adalah untuk mencantum. Pengikat fungsi utama dia adalah mencantum. Okey, alright, so selesai nombor 4. Ada banyak lagi ni, tak apa, insyaAllah. Dan apa yang dan kita tak ligan apa-apa pun. Okey, nombor 5. Fungsi, apakah fungsi alat tangan seperti dalam gambar rajah di atas? Dia penukul ni. Okey, penukul kayu ni. Okey, penukul kayu. Macam mana boleh tahu? Bentuk dia kita tahu dah, dia penukul kayu. Kalau penukul yang getah tu dia bulat. Okey, so dia kata untuk mengetuk pahat. Adakah penukul ni untuk mengetuk pahat? Boleh jadi tak? Boleh jadi. So kita tengok dulu yang lain. B, mengetuk paku confirm lah bukan dia kan. Kita tak guna penukul kayu untuk mengetuk paku. Mengetuk logam, okey, boleh jadi. Dan juga mengetuk komponen, confirm salah lah. Nak buat apa ketuk komponen, bagi rosak. Elok kita guna ketuk bagi rosak kan. So tinggallah mengetuk pahat ataupun mengetuk logam. Yang mana satu? Yang mana satu? Kita nak ketuk penukul ni, kita nak guna untuk ketuk apa kan? Ketuk logam macam mana kan? Ketuk pahat macam mana? Okey. So jawapan dia yang terbaik adalah untuk kita mengetuk